Selamat pagi Singapura, selamat datang. Saya Jurulatih Jen. Hari ini rakan saya turut sertai untuk sesi ini. Hai semua, saya Jurulatih Wee Keng dan saya berasa amat gembira untuk bersenam bersama anda semua hari ini. Untuk sesi ini, kita akan memberi tumpuan pada senaman mobility dan ia akan mengambil masa kira-kira 30 minit. Senaman ini boleh dilakukan sama ada secara duduk atau berdiri. Sebelum kita mulakan, jika anda berasa tidak sihat atau mengalami sebarang rasa sakit, sila jumpa doktor anda dahulu sebelum mengikut serta senaman ini. Semasa sesi ini, sekiranya anda berasa tidak sihat, segera berhenti dan berehat. Lakukan senaman mengikut rentak anda sendiri dan ajak orang lain di sekeliling anda untuk menyertai senaman ini juga. Jurulatih Wee Keng akan melakukan senaman ini sambil duduk di kerusi yang stabil yang mempunyai penyandar. Saya akan berdiri dan menggunakan kerusi sebagai sokongan saya. Jurulatih Wee Keng juga akan menunjukkan versi senaman yang kurang berat. Jika anda lebih gemarkan senaman yang kurang berat, ikut saya. Senaman ini sesuai untuk warga emas dan saya berharap pakcik dan makcik akan menggunakan video ini dengan kerap untuk bersenam. Saya sudah tidak sabar untuk bermula. Semua sudah sedia? Mari kita mulakan. Untuk senaman versi duduk ini, sila gunakan kerusi yang stabil yang ada penyandar. Pakcik dan makcik boleh juga sandarkan kerusi pada dinding untuk menambahkan kestabilan. Senaman pemanas badan pertama kita adalah memutarkan bahu. Letakkan tangan anda di atas bahu anda dan gunakan siku anda untuk melukiskan bulatan besar. Seterusnya, pastikan anda meluruskan bahagian belakang anda dan mengetatkan otot perut anda. Jangan lupa untuk sentiasa menegakkan kepala anda dan menghadap ke depan. Putarkan bahu anda ke belakang. Lakukan dengan lembut dan perlahan. Lukiskan bulatan sebesar yang mungkin menggunakan siku anda. Betul! Jangan lupa pastikan belakang anda lurus supaya anda boleh mengekalkan postur yang baik. Bagus! Pastikan pakcik dan makcik mengetatkan otot perut. Dengan ini, pakcik dan makcik dapat elakkan ketegangan belakang dan memudahkan pernafasan. Hebat semua! 3 kali lagi sebelum kita mengubah arah. Sekarang, putarkan bahu pakcik dan makcik ke arah yang bertentangan. Pastikan kepala ditegakkan dan memandang ke depan dan jangan bongkok. Jika bahu pakcik dan makcik terasa penat, perlahankan gerakan. Pastikan pakcik dan makcik bernafas dan lakukan senaman ini mengikut rentak pakcik dan makcik sendiri. Paling penting sekali, teruskan bergerak untuk kesihatan dan kesejahteraan pakcik dan makcik. Senaman memanaskan badan yang seterusnya adalah sentuh siku. Letakkan tangan di atas bahu pakcik dan makcik dan gerakkan siku supaya kedua-dua siku saling menyentuh. Selepas meletakkan tangan di atas bahu pakcik dan makcik, turunkan kedua-dua siku dan bongkokkan badan pakcik dan makcik ke arah perut. Kemudian, luruskan semula badan dan regangkan bahagian dada pakcik dan makcik, membawa lengan pakcik dan makcik ke kedudukan T dengan tapak tangan menghadap ke atas. Teruskan melakukan kedua-dua pergerakan ini bersama-sama. Teruskan bergerak. Dua kali lagi. Pastikan pakcik dan makcik menyentuh siku dan regangkan bahagian dada dengan perlahan-lahan. Sekarang yang terakhir. Untuk senaman memanaskan badan yang kedua, kita akan meregangkan leher kita dari sisi ke sisi. Kita akan melakukan senaman ini sebanyak 2 kali. Pakcik dan makcik boleh memegang kerusi untuk sokongan tambahan. Jika pakcik dan makcik duduk seperti saya, letakkan kedua-dua tangan pakcik dan makcik di atas peha supaya rasa lebih stabil. Kita akan mulakan dengan memusingkan kepala dari satu sisi ke sisi yang lain. Pakcik dan makcik boleh bermula dari mana-mana arah, tetapi lakukannya dengan perlahan-lahan untuk meregangkan otot yang tegang itu. Seterusnya,
kita akan membongkok untuk mencapai jari kaki kita. Pakcik dan makcik boleh memegang kerusi semasa senaman ini untuk sokongan. Kemudian, bangun perlahan-lahan kepada kedudukan mula pakcik dan makcik. Pastikan pakcik dan makcik ketatkan otot perut semasa senaman memanaskan badan ini. Sekarang, kita akan memusingkan leher kita ke arah bertentangan. Bongkokkan badan untuk menyentuh jari kaki pakcik dan makcik dan bangun semula ke kedudukan mula. Betul, tegakkan belakang. Senaman ini bagus untuk meregang. Sekarang kita sudah selesai dengan senaman memanaskan badan kita. Mari kita mulakan dengan senaman pertama. Senaman ini dipanggil regangan W ke V. Rapatkan siku dengan bahagian tepi badan pakcik dan makcik untuk membuat bentuk W dengan tangan pakcik dan makcik. Ketatkan otot perut. Regangkan tangan dengan perlahan-lahan menjangkau ke arah siling dan membentuk bentuk V menggunakan tangan pakcik dan makcik. Senaman ini bagus untuk otot di sekeliling tulang belikat. Pakcik dan makcik boleh juga berdiri dengan menyandarkan belakang badan pada dinding kosong untuk memastikan postur pakcik dan makcik lurus, supaya pakcik dan makcik mendapat manfaat sepenuhnya daripada senaman ini. Rapatkan tulang belikat. Jika pakcik dan makcik sering menggunakan komputer atau telefon bimbit, pakcik dan makcik berkemungkinan akan membongkok. Ini adalah senaman yang baik untuk postur pakcik dan makcik. Ulangi senaman ini dan pastikan pakcik dan makcik pandang ke depan dan jangan bongkokkan badan. Angkat tangan perlahan-lahan untuk membuat bentuk V. Bagus pakcik dan makcik. Rapatkan siku ke bahagian tepi badan pakcik dan makcik dan dengan perlahan-lahan jangkau tangan pakcik dan makcik ke arah siling. Pastikan badan ditegakkan dan terus bernafas. Kemudian, jangkau tangan untuk membentuk V lagi. Pastikan pakcik dan makcik tidak membongkok atau membengkokkan bahagian belakang. Tegakkan badan dan kekalkan postur yang baik. Betul. Rapatkan lagi tulang belikat pakcik dan makcik apabila beralih ke kedudukan W. Bayangkan pakcik dan makcik sedang berdiri sambil bersandar pada dinding. Rapatkan tulang belikat dan angkat tangan dengan perlahan-lahan. Kekalkan pernafasan semasa pakcik dan makcik membuat pergerakan ini. Kita tinggal satu lagi pusingan. Wah, seronoknya senaman ini. Hebat semua. Sekarang, mari kita goyangkan tangan untuk mengendurkan otot kita dan tarik dan hembuskan nafas perlahan-lahan. Senaman seterusnya adalah untuk bahagian otot sisi perut kita. Letakkan sebelah tangan di belakang kepala dan tangan sebelah lagi diluruskan dan dibiarkan di bahagian tepi badan dengan tapak tangan menghadap ke depan. Miring ke sisi dengan tangan diluruskan. Periksa postur pakcik dan makcik dan pastikan siku tidak ke depan. Kekalkan kedudukan siku dan bengkokkan badan ke sisi secara perlahan-lahan dan kembali semula ke kedudukan menegak. Senaman ini membantu pakcik dan makcik melatih otot sisi perut. Jadi pakcik dan makcik akan dapat rasa otot itu mengetat semasa melakukan senaman ini. Mari kita lakukan ini 2 kali lagi sebelum kita bertukar sisi. Ulangi pergerakan yang sama lagi. Pastikan lengan pakcik dan makcik diluruskan. Bagus pakcik dan makcik. Lakukan dengan lembut dan perlahan. Sekali lagi sebelum menukar sisi. Sekarang, tukar kepada sebelah lagi, beralih kepada tangan sebelah dan miring ke arah sisi bertentangan. Bengkokkan badan ke sisi dengan perlahan-lahan. Pastikan pakcik dan makcik meregangkan bahagian dada.
Betul! Satu kesilapan yang biasa dibuat adalah kita menggerakkan siku ke dalam ke arah muka kita. Jadi, periksa kedudukan lengan semasa melakukan senaman ini. Dua kali lagi untuk sisi ini sebelum menukar ke arah yang bertentangan lagi. Teruskan melakukan ini dengan perlahan-lahan. Hebat semua! Mari kita tukar ke sisi yang bertentangan sekarang. Kekalkan pernafasan. Tarik dan hembuskan nafas dengan lembut dan perlahan. Walaupun senaman ini nampak mudah, apabila pakcik dan makcik melakukan senaman ini dengan cara yang perlahan dan terkawal seperti yang dilakukan sekarang, ia menjadi senaman yang bagus. Teruskan sambil kita menukar kepada sisi sebelah. Betul itu. Luruskan bahagian belakang dan letakkan kedua-dua tapak kaki di atas lantai. Ini yang terakhir. Ayo, kita boleh. Sekarang, memandangkan kita sudah selesai dengan senaman otot sisi perut, mari kita teruskan dengan senaman yang seterusnya. Senaman kedua ini dipanggil pusingan bahagian atas badan. Bawa sebelah kaki ke depan dengan kedua-dua kaki menghala ke depan dan pandang ke arah sisi sambil memusingkan bahagian atas badan dengan perlahan-lahan. Ketatkan otot perut, luruskan bahagian belakang badan dan pastikan bahu pakcik dan makcik dalam keadaan kendur untuk senaman ini. Lihat jurulatih Wee Keng. Sebelah tangannya berada di atas lututnya dan sebelah lagi memegang kerusi sambil memusingkan badan sedikit. Regangkan perlahan-lahan dan tahan di situ. Ikut kemampuan badan pakcik dan makcik dan pusingkan sebanyak yang boleh. Jangan dipaksa. Sekarang kembali menghadap ke depan. Untuk mereka yang duduk, letakkan sebelah tangan di atas lutut dan tangan sebelah lagi di atas penyandar kerusi. Sekarang, mari kita tukar sisi. Pakcik dan makcik boleh menggunakan kerusi sebagai sokongan sambil melakukan senaman ini. Letakkan sebelah tangan di atas lutut dan sebelah tangan lagi di atas penyandar kerusi. Pusingkan badan perlahan-lahan sambil memastikan dada ditegakkan. Kekalkan kedudukan pusingan bahagian atas badan selama beberapa saat untuk meregangkan otot. Sekarang, tukar sisi. Kemudian pandang ke depan, tukar sisi dan ulangi pergerakan yang sama lagi. Kekalkan pernafasan. Bagus, pakcik dan makcik. Semasa melakukan senaman ini, pastikan bahu tidak diangkat. Pastikan bahu dalam keadaan kendur dan jauh dari telinga pakcik dan makcik. Ini akan menghalang otot leher dan bahu daripada menjadi tegang. Sekarang tukar sisi dan ulangi pergerakan yang sama. Tarik dan hembuskan nafas. Pastikan otot perut diketatkan. Kita sudah hampir selesai. Senaman ini tidak mudah, tetapi pakcik dan makcik sudah melakukan yang terbaik. Ayuh semua! Kita kini selesai senaman pusingan bahagian atas badan. Kendurkan otot dengan menggoyangkan tangan dan kita teruskan dengan senaman yang seterusnya. Seterusnya, kita akan melakukan senaman lunge sisi, juga bernama side lunges dalam bahasa Inggeris. Pakcik dan makcik boleh pilih untuk mengikut saya untuk versi berdiri atau jurulatih Wee Keng untuk versi duduk. Ingat, lakukan senaman ini mengikut rentak pakcik dan makcik sendiri. Jangan memaksa diri.
Jarakkan kaki seluas yang boleh. Condongkan badan ke satu sisi sambil menggerakkan pinggul ke belakang. Gerakkan tangan ke arah lantai dan capai sejauh yang boleh. Pakcik dan makcik boleh menggunakan kerusi untuk sokongan. Kembali ke kedudukan yang sama dan ulangi gerakan ini untuk sisi sebelah lagi. Pastikan jari kaki menghala ke depan. Betul, sebelah kaki kekal lurus dan sebelah lagi bengkok supaya pakcik dan makcik boleh mencapai lantai dengan sebelah tangan. Untuk versi duduk, duduk lebih dekat ke pinggir kerusi. Pastikan pakcik dan makcik berada dalam kedudukan yang stabil. Gerakkan sebelah kaki ke sisi dan condong sedikit ke hadapan. Tukar sisi. Ulangi pergerakan yang sama di sisi bertentangan. Tumpukan berat badan pakcik dan makcik di antara kaki ketika mencapai jari kaki. Jika pakcik dan makcik lebih suka versi duduk, jurulatih Wee King akan menunjukkan gerakannya. Alihkan berat badan pakcik dan makcik sedikit ke depan dan bukan ke sisi. Pakcik dan makcik juga akan perasan bahawa semakin banyak ulangan yang dilakukan, badan pakcik dan makcik menjadi lebih panas dan boleh mencapai lebih rendah. Senaman ini membantu untuk jadikan badan lebih fleksibel. Teruskan bersenam. Senaman ini bagus untuk meregangkan otot paha dalaman. Ingat, walaupun kita semua mahu capai lebih jauh setiap kali, pastikan pakcik dan makcik tidak tersungkur. Sentiasa pegang kerusi untuk sokongan. Bagus semua. Betul, jangan lupa untuk memastikan salah satu kaki pakcik dan makcik itu lurus. Pastikan pakcik dan makcik meluruskan badan dan mengekalkan postur yang baik juga. Oh, ini senaman yang sangat hebat. Walaupun kelihatan mudah, saya dapat merasakan kesannya di dalam otot perut saya. Bagus pakcik dan makcik. Sekarang, tukar ke sisi bertentangan dan mari kita ulangi pergerakan yang sama di sana. Teruskan semua, 2 kali lagi. 1 lagi. Bagi senaman ketiga kita akan melakukan capaian lunge belakang. Gerakkan sebelah kaki ke belakang, ke kedudukan lunge. Pastikan tumit belakang diangkat. Letakkan sebelah tangan di kerusi untuk sokongan. Ketatkan tulang ekor sebelum mengangkat tangan untuk mencapai siling sejauh yang boleh. Jika pakcik dan makcik boleh, angkat dua-dua tangan. Pastikan pakcik dan makcik berada dalam kedudukan yang stabil sebelum mengangkat dua-dua tangan. Tukar sisi dan ulangi pergerakan yang sama. Jika pakcik dan makcik lebih suka senaman ini secara duduk, ikut saya. Angkat tangan ke arah siling sejauh yang boleh sambil memastikan sebelah kaki dibengkokkan ke belakang dengan tumitnya diangkat. Bagus semua. Cuba regakan sebanyak yang mampu dilakukan. Semasa pakcik dan makcik meregang ke atas, pastikan terus bernafas. Senaman ini bagus untuk meningkatkan pergerakan dan kawalan badan. Jika pakcik dan makcik duduk, jangan lupa untuk mengetatkan otot perut dan mencapai ke arah siling. Ingat, jangan tahan nafas.
Jika pakcik dan makcik rasa pakcik dan makcik masih menahan nafas, ini helahnya. Mari kita kira bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, supaya pakcik dan makcik akan terus bernafas. Pakcik dan makcik boleh melakukan ini dengan senaman lain juga. Pusingan terakhir. Kendurkan otot seketika dan tarik dan hembuskan nafas secara perlahan-lahan. Bagus. Kita teruskan dengan senaman keempat yang dipanggil cangkung kerusi. Letakkan kerusi di belakang pakcik dan makcik. Kita akan menyangkung, tetapi pakcik dan makcik harus membengkokkan lutut supaya pinggul pakcik dan makcik menyentuh kerusi dan kemudian berdiri dengan segera. Apabila memandang ke jari kaki, pastikan lutut pakcik dan makcik tidak boleh melebihi jari kaki. Pergerakannya harus perlahan dan terkawal. Jika pakcik dan makcik lebih suka versi duduk ini, ikut saya. Letakkan kedua-dua tangan di tepi kerusi. Angkat pinggul dengan perlahan dan bergerak ke hadapan. Kemudian, angkatkan pinggul ke atas dan ke belakang ke arah bahagian belakang kerusi. Ulangi pergerakan yang sama. Ikut jurulatih Wee Keng jika pakcik dan makcik lebih suka duduk untuk senaman ini. Semasa duduk, pakcik dan pakcik boleh melatih otot tangan. Ulangi pergerakan yang sama sekali lagi. Teruskan. Senaman ini memang dilakukan secara perlahan dan terkawal. Pakcik dan makcik harus fokus dan peka dengan otot yang sedang dilatih. Secara keseluruhan, senaman ini membantu meningkatkan mobiliti dan kesejahteraan pakcik dan makcik. Ingat, pastikan kaki pakcik dan makcik terletak kukuh di atas lantai. Gunakan tangan untuk menggerakkan pinggul ke depan dan ke belakang. Sedikit lagi dan kita akan selesai dengan segmen ini. Kerap bernafas dan teruskan bersenam. Bagus semuanya. Senaman kedua terakhir kita dipanggil regangan kucing dan lembu. Saya akan menggunakan kerusi untuk sokongan. Letakkan tangan di atas kerusi dan bengkokkan pinggul. Bongkokkan badan seberapa yang boleh, tarik nafas dan tahan nafas. Seterusnya, luruskan lengkung secara perlahan-lahan dan bengkokkan belakang dan pandang ke atas. Pastikan pergerakannya perlahan dan terkawal. Bagi mereka yang melakukan senaman ini secara duduk, letakkan tangan di atas lutut dengan siku menghadap keluar. Mulakan dengan menundukkan kepala anda ke bawah dan bongkokkan bahagian belakang sebanyak yang boleh. Seterusnya, lengkungkan bahagian belakang secara perlahan-lahan dan regangkan dada. Ulangi pergerakan yang sama. Pastikan kerusi itu stabil dan disandarkan pada dinding. Ikut jurulatih Wee Keng jika melakukan senaman dalam versi duduk. Lakukannya dengan perlahan-lahan dan tenang.
Letakkan tangan di atas lutut dan jangan lupa ketatkan otot perut untuk mengelakkan ketegangan bahagian bawah belakang. Tarik nafas dan hembuskan. Bagus, pakcik dan makcik. Betul, jangan tergesa-gesa. Pastikan pergerakannya perlahan dan terkawal. Wah, syabas makcik dan pakcik kerana dapat melakukan senaman ini. Sudah bersedia untuk melakukan senaman yang terakhir bersama-sama? Senaman terakhir ini dipanggil gelombang tulang belakang yang diubah suai. Seperti biasa, pastikan kerusi yang digunakan itu stabil sebelum bermula. Seterusnya, bergerak ke kedudukan papan dengan tangan diletakkan di atas kerusi. Letakkan berat badan pakcik dan makcik pada jari kaki dan bengkokkan bahagian belakang sebanyak yang boleh dan tahan pada kedudukan itu. Bergerak balik semula dalam keadaan berdiri di atas kaki untuk meregangkan belakang kaki dan bahu. Ulangi pergerakan yang sama. Jika pakcik dan makcik melakukan senaman versi duduk, ikut saya. Letakkan kedua-dua belah tangan di tepi kaki. Kemudian, capai ke arah jari kaki dengan perlahan-lahan sambil menghadap ke bawah. Seterusnya, bangun balik secara perlahan-lahan. Ulangi lagi pergerakan ini. Bengkokkan badan di pinggul, kemudian bangun semula secara perlahan-lahan. Jangan lupa bernafas dan pastikan pergerakannya perlahan. Bagus semua. Ini senaman yang bagus dan kita hampir selesai dengan segmen ini. Hanya beberapa kali lagi. Ya, pastikan bahagian belakang badan lurus setelah bangun semula. Teruskan menarik dan menghembuskan nafas. 2 kali lagi. Ini yang terakhir. Syabas semua, mari buat senaman menyejukkan badan ringkas untuk mengendurkan otot kita. Saya tidak tahu bagaimana pakcik dan makcik rasa sekarang, tetapi badan saya berasa segar sangat. Saya juga. Senaman dengan cara yang terkawal ini benar-benar perlukan banyak kekuatan. Langkah sebelah kaki ke depan dan pastikan kaki belakang berada dalam keadaan lurus dengan bahagian tumitnya terletak rata di bawah. Condong ke depan dan capai tangan ke depan. Angkatnya ke arah siling. Kemudian turunkannya semula. Luruskan kaki depan dan angkat jari kaki. Alihkan berat badan pada kaki belakang yang dibengkokkan. Bongkokkan badan di pinggul untuk meregangkan bahagian belakang paha. Kembali ke depan dan tukar sisi. Ulangi pergerakan yang sama. Untuk rakan-rakan yang melakukan senaman versi duduk, letakkan sebelah kaki ke depan. Condong perlahan-lahan ke depan dengan membongkokkan badan di pinggul. Pastikan kedua-dua kaki terletak kukuh di atas lantai. Regangkan tangan ke depan dan tahan selama 3 kiraan. Kembali semula ke kedudukan asal dengan perlahan-lahan. Dengan kaki depan yang sama,
Halakan jari kaki ke atas ke arah siling. Capai jari kaki sejauh yang boleh secara perlahan-lahan. Bernafas dan kembali semula secara perlahan-lahan ke kedudukan asal. Sekarang kita akan menggerakkan bahu ke belakang dan melukis bulatan. 3 kali lagi. Ini kali terakhir dan tukar arah. Gerakkan bahu ke depan. Seterusnya, kita akan melakukan regangan tangan. Silangkan sebelah tangan pada dada. Gunakan tangan sebelah lagi untuk meregangkan otot bahu. Pastikan bahu diratakan sambil memastikan tangan berada serapat yang mungkin dengan badan. Kita kini meregangkan bahagian belakang tangan kita. Letakkan satu siku di tepi kepala. Dengan tangan yang sebelah lagi, turunkan siku secara perlahan-lahan ke arah belakang kepala, sejauh yang mungkin. Tukar sisi dan ulangi pergerakan yang sama lagi. Ingat untuk memastikan bahu diluruskan dan dikendurkan. Letakkan siku sebelah lagi di tepi kepala. Dengan menggunakan tangan, turunkan siku secara perlahan-lahan ke arah belakang kepala sejauh yang mungkin. Seterusnya, kita akan meregangkan leher kita. Letakkan sebelah tangan di atas kepala dan bawa telinga secara perlahan-lahan ke arah bahu. Tukar sisi dan ulangi pergerakan yang sama. Tarik 2 nafas yang dalam, tarik nafas melalui hidung, hembuskan nafas melalui mulut. Sekali lagi. Sudah selesai pun. Terima kasih kepada semua dan saya harap pakcik dan makcik berasa hebat seperti kami. Kami harap pakcik dan makcik telah seronok menonton video ini dan bersenam bersama kami. Untuk tontoni video lain dalam bahasa Inggeris, sila langgan saluran ini melalui pautan dalam keterangan di bawah. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, anda boleh menghubungi kami di sport_masters@sport.gov.sg. Kami berharap untuk bertemu anda lagi. Kami juga mengadakan sesi senaman Zoom secara langsung yang sesuai untuk warga emas. Anda boleh mendaftar menggunakan pautan ini go.gov.sg/activemasters-workout dan anda akan menerima butiran untuk semua sesi kami.